السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا الله يا فتاح يا عليم، افتح قلوبنا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا في قلوبنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, sama-sama pada pagi ini direzekikan kita untuk solat secara berjemaah dan direzekikan kita duduk di dalam majlis ilmu yang merupakan salah satu daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, lebih kurang 6-7 bulan saya tak hadir ke sini tuan-tuan. Lama kita tak bersuhu muka. Lalu-lalu tuan-tuan, session 20 ni lama. Start daripada tahun lepas, bulan 9. Sampailah kita ni kepada bulan 4 tahun 2021 ni tuan-tuan. Lalu tadi nak sampai ke sini tuan-tuan, berabuk dah jalan session 20 ni tuan-tuan. Punyalah lama tak sampai tuan-tuan. Alhamdulillah, inilah rezeki daripada Allah Ta'ala yang mahal harganya, yakni ukhuwah, persaudaraan sesama kita tuan-tuan. Bukanlah sekadar majlis ilmu, tapi lebih kepada ukhuwah ataupun silaturahim sesama kita. InsyaAllah pada pagi ini bersempena dengan bulan Ramadan yang akan tiba, sedikit perkongsian sebagai motivasi kepada kita, pembakar semangat kepada kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, untuk menghidupkan Ramadan dengan amal-amal ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Tapi sebelum saya nak bicarakan berkenaan dengan Ramadan, suka saya nak kongsikan beberapa perkara yang agak penting di saat kita COVID-19 ni tuan-tuan. Saya nak sebut berkenaan dengan solat Jumaat. Solat Jumaat, sekarang kita maklum sudah dibenarkan solat Jumaat walaupun dengan bilangan yang terhad, lebih kurang 400 orang. Maksudnya apa? Sudah wajib solat Jumaat. Kalau sini section 20 surah An-Nur ni, karya surah An-Nur ini, penduduknya yang lelaki wajib solat Jumaat. Maka saya lihat dekat Facebook surah An-Nur ni, di sini guna sistem pendaftaran. Maksudnya jemputan. Tak daftar tak dijemput lah. Jangan kita berangan orang tak kenal kita. Sebab kita tak daftar, memang orang tak jemput kita. Ada sesetengah tempat first come first serve, siapa sampai dulu dia dapat masuk lah. Terpulanglah sistem macam mana pun, yang penting kena usaha untuk hadir solat Jumaat. Kalau tanya saya lah, saya lebih suka first come first serve. Maksudnya nak penuhkan masjid tu senang. Kalau pendaftaran ni kita dah jemput, tak datang, tak info pula pada kita, dah satu hal nak cari orang lagi untuk penuhkan. Ini orang yang tak bersyukur dengan peluang yang ada. Cuma kalau section 20 ni saya rasa pendaftaran tu lebih utama, sebab keliling ni ada tempat-tempat kerja kilang dan sebagainya, kerana mereka bukan ahli Jumaat sini. Jadi untuk sahkan Jumaat mesti ahli karyah. Maka ahli karyah tu kalaulah buka secara first come first serve, takut kilang yang penuh, ahli karyah tak ada. Jadi lebih utama secara pendaftaran, supaya keutamaan itu diberikan kepada ahli karyah. Yang menyedihkan apa tuan-tuan, berdasarkan beberapa minggu solat Jumaat ni, saya melihat, memantau, memerhatikan, ada ramai yang tak solat Jumaat tuan-tuan. Tak ada usaha untuk solat Jumaat tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kita balik Jumaat duk sibuk tebau roti canai. Kita balik Jumaat duk sibuk goreng ayam goreng tuan-tuan.
Kita tahulah sebab bila keluar, kita keluar cepat awal. Takkan orang ni lebih awal daripada kita. Kita ni antara grup yang awal keluar daripada masjid, balik daripada sembahyang Jumaat. Semata-mata nak tengok gelagat masyarakat ni tuan-tuan, khususnya orang lelaki. Kemudian kalaupun tak dapat solat Jumaat tuan-tuan, contoh tak dipilih, ataupun bila dah datang tak sempat, maksudnya dah penuh masjid, kan? Maka kena ada adab yang perlu kita kena jaga, orang lelaki. Orang perempuan lain sebab tak wajib Jumaat padanya. Maksudnya apa dia? Kalaupun dia tak dapat solat Jumaat, dia kena meraihkan ataupun memuliakan hari Jumaat itu, syiar Jumaat. Macam orang tak boleh puasa lah tuan-tuan. Walaupun dia tidak boleh berpuasa, tapi dia tak boleh makan suka-suka hati pada siang hari Jumaat, pada siang hari Ramadan. Maksudnya imsak. Dia tak saum, dia tak puasa, tapi dia imsak. Dia jaga diri dia, tahan diri dia daripada makan. Janganlah kata, saya ni tak boleh puasa, tapi duduk kat kedai mamak makan, tuan-tuan. Saya ni datang bulan, tak boleh puasa, makan KFC dekat restoran, tuan-tuan. Contohlah, tak boleh. Samalah orang lelaki. Saya tak dapat solat Jumaat sebab dah penuh ke dan sebagainya, tapi jangan duduk kat kedai mamak. Contohlah, itu contoh, bukan salah mamak. Saya nak bagi contoh. Jangan duk pergi meniaga air balang tepi jalan, tuan-tuan. Pula kesempatan, tuan-tuan, dia dah tak dapat solat Jumaat, dia jual air balang pula kat depan masjid. Lagi dahsyat. Tak boleh. Kalaupun yang meniaga perempuan, yang lelaki, maka dia duduk, ataupun dia duduk di rumah, dia duduklah mana-mana tempat, jangan menonjolkan dirinya untuk meraihkan ataupun memuliakan hari Jumaat, tuan-tuan. Dan ini Jumaat syiar. Apa kata orang bukan Islam, tuan-tuan? Apa kata orang yang lain daripada agama Islam, tuan-tuan? Kata tengok orang Islam tak ada hormat pada hari Jumaat, tuan-tuan. Ini kena hati-hati. Kemudian yang kedua, saya nak sentuh sedikit berkenaan dengan baru-baru ni tular isu berkenaan dengan capal. Kita guna capal ataupun istilah slipper ke kasut ke, janji kita tahu alas kaki. Dia berkenaan dengan capal Nabi SAW. Tuan-tuan nak pakai logo capal, silakan. Tuan-tuan tak nak pakai pun, silakan. Kerana ini bukan satu perkara yang diberatkan dalam agama. Bukanlah kena pakai, wajib pakai, ataupun wajib tinggalkan, tidak. Tapi macam mana kita ni dengan capal Nabi SAW? Itu lakaran gambar, kan? Ada ustaz yang kata, kan, hadis palsu mengatakan Nabi naik ke Sidratul Muntaha, kan, dengan menggunakan capal. Orang tak kata hadis Nabi, cuma disebut Nabi Musa alaihissalam, kan, Allah Ta'ala suruh tanggalkan selipernya ataupun kasutnya, capalnya ketika munajat di Bukit Tursina bertemu dengan Allah Ta'ala, kan, pada ketika itu. Contoh. Sedangkan tentang Nabi SAW ketika mana Isra' wal Mi'raj, tidak diceritakan tentang kasut ataupun capal Nabi SAW. Sama ada dibuka ataupun sama ada dipakai. Contoh. Jadi ada sebahagian ulama' kata apa, kan, jika Nabi naik ke Sidratul Muntaha dengan capal, dengan kasut Nabi SAW, kan, maka ni antara kemuliaan yang ada pada capal Nabi SAW dengan sebab Nabi SAW. Kalaupun tidak dipakai oleh Nabi ketika naik Sidratul Muntaha, tapi inilah capal yang ada bersama dengan Nabi dalam perjalanan Isra' wal Mi'raj. Kalaupun cerita Isra' wal Mi'raj Nabi tak pakai capal tu, tapi dalam kehidupan Nabi hari-hari Nabi pakai slipper tu. Maksudnya slipper yang dipakai oleh, kan, kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kemuliaannya. Bahkan rambut Nabi orang ambil berkat, baju Nabi orang ambil berkat, mangkuk Nabi orang ambil berkat, kan? Dan sehingga kepada capal Nabi SAW ambil berkat. Bahkan lebih daripada 100 orang ulama menuliskan tentang capal baginda Nabi SAW, kan? Tentang keberkatan yang boleh diambil daripada capal baginda Nabi SAW. Cuma macam saya cakap, ini bukan benda dasar agama. Kalau tuan-tuan tak percaya, kan, tak nak pakai, tak rosak akidah. Nak pakai, nak percaya pun tak rosak akidah. Maksudnya terpulanglah. Yang tak elok ataupun tak bagus,
Yang pakai hentam tak pakai, yang tak pakai hentam yang pakai. Sehingga kadang-kadang sampai mengkufurkan sesama Muslim. Ini mengkafirkan sesama Muslim. Ini kena jaga-jagalah. Jadi mungkin kita tak tahu apa benda, kita diam. Kita pun bukan menyembah. Nak pakai-pakai, tak nak pakai sudah tuan-tuan. Jadi kita masuk kepada perbincangan kita pada pagi ini berkenaan dengan Ramadan. Yang mana insya-Allah beberapa hari yang mendatang, kita pada minggu hadapan, hari Selasa dijangka kita akan masuk kepada satu Ramadan. Salah satu bulan yang istimewa yang Allah Taala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khusus. Sedangkan Bani Israel dulu bulan istimewa mereka bulan Muharram. Yang kita sebut hari Ashura, yang asal sebelum kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan. Umat Islam pada ketika itu, pada zaman itu mereka berpuasa pada hari Ashura. Kemudian digantikan dengan bulan kewajipannya pada ketika itu hari Ashura, kemudian digantikan kewajipannya pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini satu anugerah istimewa khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pernah kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallam menyebut sayyidul ayyam yaumul jumaah. Penghulu bagi segala hari ini hari Jumaat. Maksudnya setiap minggu kita akan bertemu dengan hari Jumaat. Itulah hari raya ataupun itulah penghulu bagi segala hari dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Ini hari Jumaat. Kemudian Nabi SAW sebut Sayyidus Syuhur Syahrul Ramadan. Ini penghulu bagi segala bulan, ini bulan Ramadan. Kita bermula dengan bulan Muharram, bulan 1, sampailah kepada bulan Zulhijjah, bulan haji lah. Bulan Zulhijjah, bulan ke-12. Daripada 1 sampai 12 ini, bulan yang paling mulia dan menjadi penghulu bagi segala bulan yang lain yang disebut dengan bulan Ramadan. Ramadan ini asal daripada perkataan Ramad, panas, terik. Ataupun panas yang membakar, panas, bahang. Dan memang bulan Ramadan ni memang betul bulan panas, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Mekah pun panas, kat sini pun boleh tahan panas, tuan-tuan. Panas tak panas sekarang, tuan-tuan, saya punya projek sayur, saya tanam sayur, tuan-tuan, hampir-hampir terbakar daun-daun sayur ni, tuan-tuan. Punyalah panas, tuan-tuan. Inilah kita nak masuk kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini Allah Ta'ala berikan beberapa keistimewaan dan kemuliaan. Yang pertama, mulianya bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Pada 16 Ramadan, pada tahun pertama kenabian baginda Nabi SAW. Masa itu belum ada kalender hijrah, maka disebut tahun pertama kenabian baginda Nabi SAW ketika umur 40 tahun. Yang mana Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Yakni bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Pun malam Al-Qadar itu berlaku pada malam daripada bulan Ramadan. Maka Allah Ta'ala muliakan Ramadan ini dengan Al-Quranul Karim. Saya mengajak kepada tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, para alim ulama' terdahulu, mereka menghidupkan bulan Ramadan ini salah satunya dengan tilawatul Quran, yakni dengan membaca Al-Quran. Dicontohkan oleh Nabi SAW, Nabi mengulang Al-Quran dengan Jibril, khususnya lebih kepada bulan Ramadan, yakni memperbanyakkan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu pun, kalau kita baca riwayat beliau sembahyang 100 rakaat pada setiap malam dengan mengkhatam Al-Quran. Mungkin kita tak sehebat beliau, tetapi kita dengan cerita ini ataupun dengan kisah ini menambahkan semangat bercita-cita nak jadi seperti beliau. Yang kita tarawih 20 rakaat mengeluh, tuan-tuan, protes habis. Cuma saya nak kongsikan sedikit, tuan-tuan. Banyak kalilah saya sebut, di banyak tempat pun saya sebut, sebenarnya sembahyang tarawih tak ada 8 rakaat, tuan-tuan. Kena perbetulkan ni, tuan-tuan.
Kalau baca kitab-kitab lama tuan-tuan, tak ada mana kita kan dah jumpa tuan-tuan solat tarawih 8 rakaat. Ini benda baru tu tuan-tuan. Benda baru. Tak jumpa tuan-tuan. Memang tak ada. Ustaz 20 banyak sangat. Memang 20 banyak, tapi jangan baca panjang-panjang kalau tak larat. Baca pendek-pendek. Kalaupun ada dalam setengah kitab tuan-tuan, solat tarawih ini paling kurang 10 rakaat. Kerana 20 rakaat hadis berkenaan dengan cerita Umar, Sayyidina Umar. Zaman beliau memerintah jadi khalifah, beliau memerintahkan supaya solat tarawih itu dilakukan secara berjemaah dengan 20 rakaat. Kemudian berkenaan dengan solat tarawih 10 rakaat, memang ada hadisnya berkaitan dengan 10 rakaat. 8 rakaat, orang yang memetik hadis itu bukan cerita tentang solat tarawih. Hadis itu riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah cerita apa? Nabi ketika mana sebelum Ramadan ataupun lain daripada bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan Nabi sembahyang sebanyak 11 rakaat, 8 sembahyang malam, 3 sembahyang witir. Itu maksud dia. Maksudnya apa? Kenapa Aisyah kata lain bulan Ramadan dan dalam bulan Ramadan? Lain bulan Ramadan mana ada tarawih. Jadi tarawih ni paling kurang 10 rakaat. Ini kena perbetulkan. Dan kita maklum kan, di Saudi, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tahun ini kelainan. Tahun-tahun yang dulu 20 rakaat. Tahun ini mereka buat 10 rakaat tuan-tuan. Bukan 8 rakaat. Yang peliknya tuan-tuan, pejuang-pejuang Wahabi ni tuan-tuan, tak habis-habis 8 rakaat. Mengaji kat Mekah, mengaji kat Madinah dengan Wahabi, balik sini lebih teruk daripada Wahabi kat sana tuan-tuan. Dia buat ajaran baru pula. Tok Guru dia kata sembahyang 20, paling kurang 10. Sampai sini dia balik, dia kurangkan lagi jadilah 8 tuan-tuan. Ni kalau boleh ubah kan. Jangan jadikan kebiasaan tuan-tuan. Bukanlah sembahyang itu tak sah tuan-tuan, dikira sembahyang sunat, dikira sebagai menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, tetapi tidak mendapat tuntutan ataupun kesempurnaan yang dikatakan dengan solat tarawih. Okay. Kemudian seterusnya tuan-tuan, Imam Malik rahimallahu taala. Imam Malik ni ulama mujtahid, pendiri ataupun pengasas bagi mazhab Maliki kan, kemudian guru kepada Imam Syafi'i rahimallahu taala, digelar dengan Imam Darul Hijrah. Bila sebut imam, maksudnya ulama hebat pada zaman itu di Madinah Al-Munawwarah, Darul Hijrah. Imam Malik bila masuk bulan Ramadan kan, beliau tutup ataupun simpan kitab-kitab yang lain, dibalut dan diletakkan di tempat yang tinggi. Maksudnya yang pertama kita nak belajar, kitab ataupun buku ni satu bahan yang berharga ataupun harta yang berharga yang perlu kita jaga. Jadi ulama dulu dibalut dengan kain, simpan. Kita tak tuan-tuan, letak pun sepah-sepah. Kadang-kadang Quran kat masjid surau pun tak berjaga, tak disusun dengan baik. Kan maksudnya kurang adab kita dengan bahan-bahan bacaan ni, khususnya Al-Quranul Karim contoh. Kemudian bila ditutup, disimpan, dibukanya Al-Quran, difokuskan pada bulan Ramadan ini penumpuan dengan Al-Quranul Karim. Pengajiannya, bacaan dan sebagainya difokuskan kepada Al-Quranul Karim. Kerana bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, dalam bulan Ramadan satu hari tak kurang daripada 2 kali khatam Quran. Ustaz, mustahil lah Ustaz, tak masuk akal 2 kali khatam Quran. Kami Ustaz sebulan baru khatam, itu pun paksa diri. Ya, Quran dalam kepala tuan-tuan, sambil jalan, sambil buat apa je, sambil berkebun ke, repair kereta ke, basuh kereta, dia boleh sambil tu ngulang-ngulang Quran, kerana Quran dah dalam kepala. Tak mustahil. Kemudian keberkatan pada waktu. Hari ini tuan-tuan, orang yang tak percaya dengan keberkatan waktu, mereka akan petikaikan, betul ke dulu orang terdahulu sembahyang 1000 rakaat satu malam. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cucu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala, cicit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang malam 1000 rakaat. Jangan kira tuan-tuan, maksudnya
Sembahyang 2 rakaat 5 minit, 1000 kali ni tak logik ni. Waktu ni Allah Ta'ala boleh berhentikan. Allah Ta'ala memang 24 jam, tapi 24 jam yang barakah kita rasa lama. 24 jam yang tidak ada barakah kita rasa pendek, tuan-tuan. Kita nak tahu rasa barakah tak barakah mudah, tuan-tuan. Kan? Yang Allah Ta'ala jadikan keberkatan pada manusia ni. Yang pertama, kita contoh datang masjid, datang surau, tuan-tuan. Ada orang datang masjid, tuan-tuan. Kita ambil contoh sembahyang tarawih lah. Kan? Ada orang 8, tuan-tuan, dia dah rasa letih dah, tuan-tuan. Dia, tak boleh lah. Kan? Dia balik. Ada orang 20, tuan-tuan, tak sabar lagi, tunggu lagi. Kan? Tadarus dan sebagainya. Maksudnya apa, tuan-tuan? Dia dapat kemanisan. Akhirnya masa yang lama tu dia rasa sangat singkat untuk diri dia. Contoh. Nak tahu keberkatan ni, nak nampak lagi dalil bukti keberkatan ni, tuan-tuan, makan. Makanan. Manusia yang sama, kembar, berat badan yang sama, ketinggian yang sama, jantina yang sama, tapi bila diberikan makanan, lelaki yang pertama makan sepinggan dah kenyang, lelaki yang kedua makan 3 pinggan tak kenyang. Kuantiti makanan yang sama, tuan-tuan, tapi melahirkan natijah yang berbeza. Dan sampai hari ini, tuan-tuan, saintis ataupun orang-orang ahli sains tidak boleh membuktikan kan, di manakah ataupun datang daripada mana kenyang daripada makanan yang kita makan. Maksudnya apa? Keberkatan. Ada orang Allah Ta'ala berikan keberkatan makanan yang sedikit pun boleh mengenyangkannya. Ada orang, tuan-tuan, Allah Ta'ala tak berikan keberkatan, mungkin dia makan makanan yang banyak pun dia tak tentu kenyang lagi. Kemudian contoh yang ketiga, tuan-tuan, nak nampak keberkatan. Apa dia? Makan ubat, tuan-tuan. Makan ubat. Penyakit yang sama, ubat yang sama, tapi kesan yang berbeza. Betul kan? Jadi maksudnya apa? Bukan ubat tu yang menyembuhkan, bukan doktor yang beri ubat tu yang menyembuhkan, tetapi keberkatan daripada Allah Ta'ala yang mungkin ada pada ubat itu yang akan menyembuhkan kita. Ada orang makan Panadol 1 biji hilang sakit kepala. Ada orang makan 1 papan pun bertambah sakit kepala, tuan-tuan. Maksudnya apa? Itu bukti keberkatan. Mungkin kalau dari segi sains dia akan cakap lah, sebenarnya tidak mampu untuk dibuktikan sampai hari ni. Cuma kadang-kadang mereka akan kata, mereka sebut, oh mungkin ni ubat tak sesuai dengan kamu, kamu kena cuba ubat lain, begitu begini dan sebagainya. Tetapi pokok perkara asasnya keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita lihat amalan orang-orang terdahulu itu, kerana apa? Kerana keberkatan waktu yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya. Jadi bila kita berdoa pada Allah Ta'ala, bukan sekadar minta panjang umur, tetapi kita minta supaya umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita penuh dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Allah Ta'ala muliakan bulan Ramadan dengan sebab turunnya Al-Quran. Cuma tadi, yang pertama tadi ayat daripada surah Baqarah, yang kedua ayat daripada surah Al-Qadar. Dalam surah Al-Qadar itu dinyatakan Al-Quran ini turun pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu sudah masuk pada fasa yang ketiga, 10 malam yang terakhir. Mana satu yang betul? Dua-dua betul. Al-Quran buat kali pertama diturunkan ke langit dunia, yakni pada malam Al-Qadar, dan diturunkan berangsur-angsur ke Nabi SAW, yakni ke dunia, yakni bermula daripada 16 Ramadan pada tahun pertama kenabian baginda Nabi SAW. Itu peringkat ialah, itu peringkat. Kemudian antara amalan bila mana bulan Ramadan kita baca Quran. Lazim di tempat-tempat kita ni akan ada kumpulan-kumpulan untuk tadarus Al-Quran. Kita pernah dengar istilah tadarus, tilawah, kemudian tadabbur. Ini satu perkara yang perlu kita perbetulkan, tuan-tuan. Ada orang, tuan-tuan, dia kata apa, tuan-tuan? Cuma saya nak sebut istilah dulu. Tadarusnya apa? Belajar. Jadi kita baca, ada orang yang tegur ataupun semak bagi pihak kita. Ini tadarus. Tilawah ataupun taqra'u.
Taqra'u ni baca perlahan biasa je. Tilawah ni baca kuat, melantunkan bacaan Al-Quran. Itu sebab tilawah Al-Quran tak ada orang tegur, kan? Dia baca salah pun tak ada tegur, cuma potong markah je. Contoh. Baca sendirilah. Kemudian yang ketiga, tadabbur. Baca dan menghayati dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Cuma ada yang salah faham persepsi, dia kata apa? Tak guna baca khatam Quran bulan Ramadan, yang penting tadabbur Al-Quran. No, salah. Quran bukan bulan Ramadan, Quran sepanjang kehidupan. Cuma sunnah bulan Ramadan khatam Quran. Tu kena faham. Sunnah bulan Ramadan khatam Quran, banyakkan baca Quran. Kan? Kita salah faham. Oh, bulan Ramadan nak tadabbur, tak khatam pun tak apa. Tapi bila keluar Ramadan, tadabbur pun hilang, tadarus pun hilang. Salah. Bulan Ramadan banyakkan baca. Kalau mampu tadabbur itu lebih baik. Tapi memperbanyakkan baca Quran itu keutamaan pada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan sebab semangat suka baca Quran, keluar daripada Ramadan kita akan tadabbur Al-Quran. Nak tadabbur ni macam mana? Ustaz, kami ni bukan ulama. Ustaz bolehlah cakap. Ustaz pun belum tentu boleh faham Quran. Orang yang betul boleh ambil hukum daripada Quran terus ni, golongan ulama yang dipanggil mujtahid. Sakat ustaz baru nak start tak boleh, tuan-tuan. Bahasa Arab pun tak habis perkataan, ingat lagi tahu. Contoh. Tapi macam mana nak ambil manfaat daripada Al-Quran? Dalam Al-Quran ada ayat-ayat hukum. Contoh, Allah Ta'ala perintahkan sembahyang, puasa, haji dan sebagainya. Jadi kita nak ambil ayat tu, nak terus kita buat hukum, kita tak erti. Tak apa. Itu kita serah pada para alim ulama'. Kita belajar daripada para alim ulama'. Ambil hukum terus daripada para alim ulama'. Tetapi ada ayat-ayat yang dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah orang terdahulu. Sama ada orang-orang yang baik, para nabi, kan? Contohnya Nabi Ibrahim, kan? Nabi Daud, Nabi Ayub dan sebagainya, kan? Ada 25 rasul dalam Quran tu diceritakan. Ataupun orang soleh lain, contohnya Luqmanul Hakim, contoh. Kemudian dalam Quran pun ada cerita orang-orang yang Allah Ta'ala murka. Orang-orang yang kita kata istilah orang jahat lah, kan? Siapa? Fir'aun, Qarun dan sebagainya, contoh. Ini dalam Quran. Kisah-kisah begini boleh kita ambil terus pengajarannya untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan. Cerita orang baik Nabi Ayub alaihi salam. Allah Ta'ala ujinya dengan sakit, penyakit kulit, dengan pelbagai ujian, kehilangan harta benda, keluarga dan sebagainya. Tetapi kemuliaan yang ada pada Nabi Ayub dengan kesabaran yang tinggi. Ambil pengajaran dia, jadikan kita orang yang sabar. Ni lagi-lagi Covid ni, tuan-tuan. Saya tengok orang banyak hilang sabar, tuan-tuan. Bila dah start kuliah berapa minggu ni, tuan-tuan, kan, masa Covid itu saya tak mana je, Sungai Buloh Kelang. Ini dah jalan jauh lah, tuan-tuan, sampai ke Sepang apa kuliah. Saya tengok, mungkin tuan-tuan pun nampak perkara ni berlaku. Tuan-tuan tengok cara orang memandu kenderaan kereta. Sangat-sangat teruk, tuan-tuan. Salah satunya mungkin, tuan-tuan, disebabkan tekanan, kan? Tekanan stres, kan? Orang yang kerja pun stres juga, tuan-tuan, kan? Mungkin dapat basic gaji ke, kan? Dah tak ada bonus dan sebagainya. Orang yang dibuang kerja lagi stres, tuan-tuan. Akhirnya, tuan-tuan, dia memandu dalam keadaan dia tak fokus, tuan-tuan. Dia perlu kepada sabar, tuan-tuan. Kemudian saya sebut tadi dalam Quran cerita orang jahat-jahat. Cerita contohnya Fir'aun. Apa pengajaran, tuan-tuan? Fir'aun ini sebabkan kuasa, kan, dia buat zalim pada orang sehingga dia mengaku diri dia Tuhan. Jadi kita ni, contohlah ada sikit jawatan mungkin, kan, jadi JKK ke, kan, pengerusi surau ke, nazir masjid ke, tak kira lah apa jawatan pun, jangan jadi sifat seperti Fir'aun. Contohlah. Ataupun cerita tentang Qarun. Qarunnya orang kuat Fir'aun. Orang yang sebanyak, orang kata, bagi peruntukan politik untuk Fir'aun.
Korun ni tuan-tuan. Dana politik bahasa hari ni lah, bahasa canggih. Korun. Allah Ta'ala beri kekayaan, tapi dia sombong dan tamak, tak nak kongsi kekayaan dia dengan orang lain, sehingga Allah Ta'ala tanamkan ataupun benamkan kekayaannya dalam perut bumi, tuan-tuan. Mungkin perkara tu tak berlaku pada kita macam zaman ni. Kita surau contohlah, tuan-tuan atas sembahyang Jumaat, tabung lalu tuan-tuan tidur je, tak ada terbenam duit tuan-tuan. Tapi nak ambil pengajaran, jangan jadi sifat perangai macam Qarun. Mungkin tak terbenam kat dunia, takut terbenam nanti kat dalam neraka, tuan-tuan. Ni contoh macam mana kita nak tadabbur Al-Quran, nak mengambil manfaat daripada Al-Quran itu sendiri. Ustaz, saya tak reti baca Quran, Ustaz. Habis saya nak buat macam mana? Ada pilihan yang kedua, orang yang tak reti baca Quran, dia melihat kepada Al-Quran. Peganglah, tuan-tuan. Tak bunyi pun, tak apa. Yang penting melihat kepada Al-Quran. Antara benda ataupun antara benda yang kita lihat yang mendatangkan pahala, antaranya salah satu Al-Quranul Karim. Nak melihat Kaabah, tuan-tuan, kita nak pergi umrah pun susah. Bukan susah, sampai hari ni belum dibenarkan lagi, tuan-tuan. Haji tak tahu apa cerita lagi, tuan-tuan. Jadi salah satunya melihat kepada Quran. Lihat, niatlah, ya Allah, aku tak reti baca, ya Allah, tapi aku sayang pada Quran ni, ya Allah, dan rezekikan aku untuk baca Quran, ya Allah. Tengok, tuan-tuan. Nak tengok pun dah tak nampak, tuan-tuan, mata. Saya ada jumpa seorang hamba Allah, tapi dia boleh baca lah, kan? Orang dah berusia lah macam tuan-tuan lah. Pakai cermin mata tebal, tuan-tuan, kan? Kita tengok daripada tepi, kita nampak tebal lah. Tak cukup pakai kanta lagi. Mungkin orang buat cermin mata tu kata dah tak boleh dah, pakcik ni dah paling tebal. Tapi tak cukup terang dia, pakai kanta lagi, tuan-tuan, baca Quran. Hebat, tuan-tuan. Orang Pakistan, kat Kelang, tuan-tuan. Jadi mata pun dah tak nampak, sekurang-kurangnya jadilah pendengar Al-Quran. Dalam Al-Quran kan disebut iza quri'al Quran fastami'u, kan? Apabila dibacakan Al-Quran maka dengarlah. Suruh dengar. Kita tak reti, dengar pun jadilah, tuan-tuan. Duduk dalam khalaqah tu, jangan duduk khalaqah orang tak reti baca semua, memang tak bunyilah, tak dengar. Contoh, duduk dalam khalaqah orang yang reti baca, tuan-tuan. Yang kita reti baca ni pula, jangan pula bila orang tu tak reti baca, kita dah sekali, contohlah malam pertama kita tadarus, okey, giliran baca sampai ke orang tu, tak apalah, haji bacalah, ada tolak kat sebelah lain. Kita dah boleh tangkap kan, orang ni tak mampu baca Quran. Okey, tak apa. Malam kedua jangan tolak kat dia lagi, tak apa, biar dia duduk sebulan ni dalam halakah, dalam keadaan orang tak suruh dia baca. Tapi insya-Allah Allah Ta'ala bukakan hati, dia akan cuba belajar baca Al-Quran, insya-Allah pada tahun akan datang dia baca. Dengar, jadi pendengar Al-Quran. Ustaz, dengar pun dah tak boleh, Ustaz. Dahsyat, tuan-tuan. Baca tak boleh, maksudnya tak boleh bercakap. Tengok pun dah tak boleh, dengar pun dah tak boleh. Selalu orang kata apa, dah mati. Tak. Orang stroke pun kadang-kadang gitu juga, tuan-tuan. Cakap pun dah tak boleh, mata tak nampak, telinga pun dah tak dengar. Contoh. Tapi dia boleh yang keempat. Apa dia? Peganglah Al-Quran tu, dakaplah Al-Quran. Dakap Al-Quran. Kalau tuan-tuan pernah ke Mesir, tuan-tuan, kalau kat dunia hari ni, tuan-tuan, negara yang paling menghidupkan Quran, Mesir. Mesir ni memang negara yang paling hidupkan Quran. Kalau lah tuan-tuan buat umrah, buat haji, tuan-tuan tengok kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi, khususnya Masjid Nabawi, tiang-tiang ni semua ada khalaqah Quran. Di Mesir bukan sekadar dalam masjid, tuan-tuan, dalam tram pun orang baca Quran, tuan-tuan. Dalam bah pun orang baca Quran. Bahkan kadang-kadang, tuan-tuan, dia punya baca Quran, orang ni baca, orang sana sambung, baca kuat-kuat. Maksudnya Quran tu dibudayakan dalam kehidupan dia, tuan-tuan. Ni di Mesir, tuan-tuan. Dalam poket ada Quran, tuan-tuan, Quran kecil. Jadi paling kurang pun, tuan-tuan, kalau tak erti baca, duduk dalam halakah tu, tuan-tuan, peganglah Quran. Pegang, letak kat dada ke ataupun dekat rehal tu, pegang Quran, tuan-tuan. Niatkan, ya Allah, aku nak baca pun tak erti, ya Allah. Nak tengok pun dah tak nampak.
nak dengar pun telinga dah pekak kan. Tapi aku boleh pegang Quran ni ya Allah. Aku nakkan keberkatan Al-Quran ini. Aku nakkan syafaat Al-Quran ini ya Allah. Kau syafaatkan aku dengan syafaat Al-Quran di akhirat nanti. Walaupun Nabi SAW sebut apa tuan-tuan? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti fi yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi ashabi. Nabi tak kata bagi si pembaca. Nabi kata bagi orang yang berdamping dengan Al-Quran. Walaupun depan tu Nabi kata Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Tapi Nabi kata apa? Ashabi. Orang yang berdamping, orang yang menjaga, orang yang rapat dengan Al-Quranul Karim. Maksudnya apa tuan-tuan? Macam saya sebut, ada orang ikut kemampuan masing-masing, dia tak mampu baca, tapi dia mampu melihat. Dia mampu mendengar. Paling kurang pun dia khidmat dengan Quran, dengan memegang Al-Quran dan sebagainya. Kalau kita ambil contoh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tuan-tuan. Tuan-tuan ada nampak ke Quran letak kat lantai? Tuan-tuan ada nampak ke Quran ni letak sepah-sepah? Tak ada tuan-tuan. Surah ni saya tengok okey, tak ada masalah tuan-tuan. Susun rapi, cantik tuan-tuan. Orang tak baca tu, itu masalah orang. Tapi tanggungjawab kita, kita jaga kemuliaan Quran. Kenapa tuan-tuan? Contoh. Kerana nak muliakan Al-Quran. Contoh, kadang-kadang kita nak baca, dia ambilkan untuk kita. Mungkin dia tak mampu baca, tapi dia khidmat untuk orang nak baca Quran. Ambilkan Quran daripada rak, kemudian bagi pada kita. Dia nampak kita dah habis baca tuan-tuan. Dia minta, dia tolong letakkan balik pada rak. Di rak tuan-tuan. Ini orang yang khidmat dengan Al-Quran tuan-tuan. Maksudnya apa? Semua orang, kita orang Islam ni insya-Allah boleh dapat dari syafaat daripada Al-Quran bila mana kita khidmat dengan Al-Quran. Sama ada syafaat dengan sebab kita baca, sebab mungkin dengan sebab kita melihat, mungkin dengan sebab kita mendengar, dan mungkin dengan sebab kita khidmat dengan kita mengambil, menjaga naskah Al-Quran itu sendiri dengan kemuliaan yang tertentu tuan-tuan. Ini Al-Quranul Karim. Okay. Kemudian yang kedua tuan-tuan, yang kedua sebagai penutup kuliah kita pagi ni. Sekarang kuliah tak boleh lama-lama kan. Jadi yang kedua tuan-tuan, mulianya bulan Ramadan ini tuan-tuan dengan sebab ibadah puasa. Ibadah puasa. Ayat yang saya bacakan tadi tuan-tuan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran huda linnas wa bayyinatil minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa daripada kalangan kamu melihat akan bulan Ramadan, anak bulan maka dituntut kepada kamu berpuasa. Ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, dituntut, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Ini pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan bulan yang dikhususkan kewajipan puasa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita melihat dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak diceritakan tentang kelebihan berpuasa, amalan ibadah bagi ibadah puasa. Antaranya Nabi SAW menyebut puasa ini as-sawmu nisfus sabr, yakni puasa ini sebahagian daripada sabar. Dan sabar ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab, yakni sesungguhnya orang yang sabar ini Allah Ta'ala anugerahkan, ganjarkan pahala dengan ganjaran yang tidak terhitung banyaknya. Maksudnya, sesuai dengan hadis kursi, Allah Ta'ala kata apa? Puasa ni untuk aku, dan aku yang akan memberikan pahala puasa ni dengan tidak terhitung banyaknya. Maksudnya apa tuan-tuan? Salah satu ibadah yang tidak ada pahala yang ditetapkan, yakni ibadah puasa tuan-tuan. Mungkin boleh jadi sikit, mungkin boleh jadi sangat banyak pahala daripada ibadah puasa yang dilakukan. Sebagai contoh tuan-tuan, walaupun bukan ibadah puasa, tetapi dia terkait kerana dia duduk dalam bulan Ramadan, disebut dengan Lailatul Qadar. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, bukan bersamaan, lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan ni lebih kurang tambah tolak darab bahagi 83 tahun. Tuan, kita nak sampai 50 pun semput tuan. Kan? Saya ni baru belum 40 tuan-tuan, dua-dua lutut dah sakit. Bayangkan tuan-tuan. Kan? Duduk berjalan boleh tak masalah. Duduk nak bangun sakit tuan-tuan. Kan? Kalau sembahyang tuan-tuan nak sujud, lutut ni bila kena, kalau kapet nipis, kan, sejadah nipis tuan-tuan, punyalah sakit. Kan? Contoh. Ini nak sampai 50 semput tuan-tuan. 70 mungkin susah. Tuan-tuan. Ni PKP ni tak tahulah, saya pun tengok-tengok jemaah macam cukup lagi tuan-tuan. Tapi mungkin ada yang dah tinggalkan kita tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala berikan kelebihan umat Nabi Muhammad ni dengan malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ni memanglah malam yang dirahsiakan, tetapi malam yang barakah yang diberikan secara mudah pada umat Nabi Muhammad. Dia bukan pilih saat ataupun masa. Kalau contohlah, malam Al-Qadar ni macam mana? Bermula daripada maghrib sampailah kepada subuh hari, seluruh malam tu dengan malam yang diberkati. Kita sembahyang, kita buka puasa, kan? Ikut adab dan sunnahnya, dah dapat dah keberkatan Al-Qadar. Kan? Kita sembahyang maghrib berjemaah, dapat keberkatan Al-Qadar. Kita sembahyang isyak berjemaah, kita sembahyang tarawih, kita tadarus, malam kita bangun berqiyamul lail, kita dapat menghidupkan malam yang kebetulan malam tu malam Al-Qadar, kita dapat kelebihan lebih daripada 83 tahun. Ini bonus tuan-tuan, bonus untuk kita. Sebab apa tuan-tuan? Umur kita ni umat Nabi Muhammad, Nabi kata 60-70. Bila 60-70 tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala kasih, nakkan beri kepada umat Nabi Muhammad amalannya sedikit, pahalanya besar. Maka antara salah satunya malam Al-Qadar. Jadi dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga ulama' tafsir menyebutkan apa tuan-tuan? Kalau Allah Ta'ala nak beri lebih daripada tu pun, memang Allah Ta'ala akan beri lebih daripada tu. Kenapa Allah Ta'ala tak menjanjikan 1000 bulan? Allah Ta'ala menyebutkan lebih daripada 1000 bulan. Mungkin 1000 tahun, mungkin 1,000,000 tahun, mungkin lebih daripada tu. Jadi kita manfaatkan sungguh-sungguh kita pada bulan Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, diberikan kekuatan, diberikan kesihatan kepada kita, diberikan semangat kepada kita untuk kita memakmur atau menghidupkan bulan-bulan Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan ini, hari-hari pada bulan Ramadan dengan banyakkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita sampai kepada penghujung daripada bulan Ramadan. Dan penutup kuliah pada pagi ini, saya nak tuan-tuan sampaikanlah salam. Saya pun rindu tuan-tuan, anak-anak amal walad tuan-tuan. Dekat 1 tahun saya tak jumpa dengan anak-anak ni tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Tuan-tuan maklumkan SOP yang akan datang ni bulan Ramadan ni tuan-tuan. Anak-anak bawah 15 tahun tak dibenarkan datang ke surau masjid tuan-tuan. Ini generasi yang akan ganti tempat kita tuan-tuan. Kalau mereka tak datang tuan-tuan, dah mungkin 1 tahun 2 tahun tuan-tuan, hati mereka jauh daripada masjid tuan-tuan, jauh daripada surau tuan-tuan. Akan datang bila mereka dewasa, nak datang pun segan tuan-tuan. Jadi kita doalah. Kita nak langgar SOP tak boleh. Kita doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan disegerakan, hapus COVID ni dan sebagainya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh sampai dengan anak-anak, cucu-cucu dekat Ustaz Aziz sekian salam. InsyaAllah nanti bila keadaan dah okey, kita boleh jumpa balik nanti insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna du'a'ana bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ناور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك والقمر أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa pasangan kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ampunkanlah dosa jiran-jiran dan sahabat-sahabat kami, ampunkanlah dosa seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada daripada kalangan kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah ya Allah. Jika ada daripada kalangan kami yang susah, Engkau senangkanlah ya Allah. Jika ada daripada kalangan kami yang miskin, ya Allah, Engkau kayakanlah ya Allah. Jika ada daripada kalangan kami yang sempit, Engkau lapangkanlah ya Allah. Jika ada daripada kalangan kami yang sengsara, ya Allah, Engkau bahagiakanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan akhlak kami seindah akhlak Nabi SAW supaya mana boleh dicontohi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang yang kuat dan taat beribadah kepadamu ya Allah. Jauhkan kami daripada akhlak yang buruk ya Allah. Jauhkan kami daripada akhlak yang keji ya Allah. Jauhkan kami daripada fitnah memfitnah. Jauhkan kami daripada adu domba. Jauhkan kami daripada mengumpat ya Allah. Jauhkan kami daripada persengketaan ya Allah. Satukan hati-hati kami dengan iman dan takwa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, andainya dengan dosa kami, dengan maksiat yang kami lakukan ya Allah, Engkau turunkan COVID-19 ke atas kami ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Permudahkan kehidupan kami ya Allah. Jauhkan kami daripada bencana ini ya Allah. Jauhkan kami daripada bencana ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan hati kami dengan masjid-masjid kami ya Allah. Kuatkan hati kami dengan masjid-masjid kami ya Allah. Kuatkan hati kami dengan masjid-masjid kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hidayah kepada kami dan hidayah kepada sahabat-sahabat kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.